Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa pelantikan anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri tidak melibatkan bayaran allowance. Menurut Perdana Menteri, beliau sendiri mempelawa Nurul Izzah untuk membantunya sebagai penasihat. Katanya dalam sidang media di Ipoh pada Ahad, Nurul Izzah yang juga naib Presiden PKR mempunyai kredibiliti serta layak untuk berkhidmat sebagai penasihat kanan berdasarkan pengalaman dan latar belakang beliau dalam bidang kejuruteraan. Anwar berkata anaknya juga mempunyai kelulusan dalam bidang dasar awam yang berkaitan politik, ekonomi dan sosial dari Universiti Johns Hopkins, Amerika Syarikat. Nurul Izzah dalam temu bual bersama akhbar The Star mendedahkan beliau dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri berkuat kuasa 3 Januari lalu. Baik, seterusnya kita dengarkan sedikit apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri berhubung isu ini. Memang saya minta dia, pelawar dia untuk membantu saya sebagai penasihat di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Tapi saya tidak membayar apa-apa allowance kepada dia. Okey? Di JPM dan juga di Kementerian Kewangan. Baik, seterusnya tumpuan hari ini terarah kepada lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja tiba di Singapura hari ini untuk lawatan rasmi ketiganya ke luar negara sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Anwar yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Changi pada 9.40 pagi tadi. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan isteri mendarat di kompleks VIP lapangan terbang tersebut. Ketibaan beliau disambut Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa. Anwar akan membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Halimah Yacob dan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Lee Hsien Loong yang juga akan menganjurkan majlis makan tengah hari rasmi. Selepas itu, kedua-dua Perdana Menteri akan menyaksikan pementeraian 3 perjanjian sebelum Anwar meninggalkan istana untuk bertemu dengan diaspora Malaysia yang berada di Republik itu. Delegasi Malaysia juga terdiri daripada Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fadzil serta para pegawai kerajaan dari kementerian dan agensi berkaitan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi turut menyertai delegasi itu. Baik, seperti yang dimaklumkan, kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura akan menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman atau MOU mengenai isu keselamatan digital rentas sempadan. Dan pakar keselamatan dan rangkaian dan maklumat Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain berkata, perjanjian ini diharap dapat mengurangkan kadar ancaman cyber negara. Dengan adanya kerjasama antara kedua-dua negara ini dapat memudahkan lagi lah dari segi untuk menentukan mereka yang terlibat dalam bentuk pencerobohan, sebab kita lihat pegodam ini bukanlah melakukan kerja daripada komputer mereka tetapi menggunakan pelbagai teknik termasuk perkhidmatan proksi dari negara luar. Sebagai contoh, jika seseorang pegodam ataupun anonymous nak menyerang komputer di Malaysia jadi mereka sudah tentu penggodam ini akan memasuki jaringan komputer di negara China contohnya ataupun Korea Utara ataupun negara terdekat dan mewujudkan jaringan bot ataupun botnet dari sebelum serangan itu ke negara kita. Jadi bila adanya jaringan atau kerjasama kedua-dua negara ini amat mudahkanlah agensi penyiasatan negara kita dari PDRM cyber security dalam mereka menentukan perkhidmatan proksi mana yang digunakan Baik, untuk jam ini kami terus bawakan perbincangan berhubung lawatan Perdana Menteri ke Singapura dan bagaimana hubungan antara kedua-dua negara ini dapat diperkukuhkan lagi melalui perjanjian ataupun treaty dan MOU, dan juga untuk memahami dari sudut perundangan bagaimana untuk hubungan ini diperkukuhkan lagi walaupun pada masa yang sama kita menyaksikan ada berlaku pertikaian undang-undang antara dua-dua negara khususnya mengenai batu putih ataupun Petra Berangkap. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut pada jam ini Profesor Madya Dr. Salawati Mat Pasir, pensyarah Undang-Undang
Undang-Undang Antarabangsa UKM. Assalamualaikum Prof, terima kasih sudi bersama kami di Astro Awani untuk jam ini. Prof, kita lihat antara highlight ataupun tumpuan dalam lawatan Perdana Menteri ke Singapura kali ini adalah beberapa MOU, majlis menandatangani MOU. Pertama, untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang data, keselamatan cyber, ekonomi digital dan sebagainya, serta ada 2 kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau dan sebagainya. Apa pentingnya untuk perjanjian MOU ini untuk memperkukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua negara? Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kita tahu bahawa Malaysia dan Singapura memang mempunyai sejarah orang kata yang panjang, sejarah yang mempunyai hubungan yang sangat rapat. Jadi apabila kerajaan memutuskan untuk membuat memorandum kerjasama ekonomi digital dan hijau bersama Singapura ini adalah satu isyarat kepada ASEAN bahawa Malaysia dan Singapura sedang mengembangkan satu kerjasama yang berada pada tahap yang lain, ya, yang mana ianya melibatkan ekonomi digital yang semakin berkembang di Asia Tenggara dan juga ekonomi hijau yang mana kita dapati ianya untuk menepati SDG 2030 iaitu climate change ataupun perubahan cuaca. Jadi di sini saya rasa Malaysia dan Singapura telah menjual isu ini yang agak baru di Asia Tenggara. Prof, kita juga nak fahami dari sudut perundangan, dari segi undang-undang, MOU itu sendiri, tidak kira bidang apa, tetapi MOU itu peranannya bagaimana untuk kita melihat hubungan antara kedua-dua negara ini dapat diperkukuhkan dari segi perdagangan dan sebagainya, dan juga untuk kita fahami peranan MOU ini bukan sebagai sesuatu perkara yang legally binding. Okey, kita pun faham MOU ini Memorandum of Understanding hanyalah satu kerjasama yang tidak mengikat. Ya, tetapi dia adalah jambatan kepada kita untuk membuat Memorandum of Agreement yang mana lepas ini akan mengikat kedua-dua negara. Namun begitu pada saya, jika tidak ada MOU, bagaimana kita nak menjambatkan diri kita ke MOA? Oleh itu amat penting MOU ini, walaupun dia tidak ada kesan undang-undang, namun dia membabitkan diplomatik dan hubungan baik dua-dua negara dan juga maruah negara. Jadi apabila Malaysia dan Singapura bersetuju untuk menandatangani MOC, Memorandum Kerjasama Ekonomi Digital dan Hijau ini di Davos hari itu dan akan diteruskan pada ketika lawatan Perdana Menteri ini menunjukkan bahawa Malaysia dan Singapura bersedia untuk satu perjanjian yang bakal mengikat kedua-dua negara di masa depan, dan saya percaya ianya akan dilaksanakan dalam tempoh yang tidak lama selepas MOU ini ditandatangani. Prof, itu dari segi MOU, tapi tentunya kalau kita nak bercakap dalam membincangkan isu perundangan ini, tentunya yang menjadi tumpuan adalah isu pertikaian membabitkan batu putih ataupun Pedro Branca yang menjadi tumpuan baru-baru ini, yang mana kalau kita nak lihat dari perspektif Singapura, Menteri Luar Singapura baru ini berkata beliau yakin dalam beberapa minggu ataupun bulan akan datang ini akan ada significant progress berhubung dengan isu batu putih. Kalau kita lihat on the other hand, bagi perspektif Malaysia pula, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata tindakan untuk menarik balik kedua-dua permohonan simakan ke atas keputusan kes Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan adalah tidak teratur dan tidak wajar. Secara umumnya, pandangan Prof isu pertikaian ini dan apa yang boleh kita jangkakan daripada lawatan Perdana Menteri kali ini? Isu Malaysia dan Batu Putih ini bukan baru dan telah diputuskan oleh Mahkamah Antarabangsa. Jadi dia memerlukan satu pemahaman di mana dia berkaitan dengan kedaulatan dua negara. Kedaulatan dua negara yang saya rasa perlukan diplomatik yang sangat tinggi, perlukan pemahaman yang sangat tinggi untuk duduk bersama semula. Saya percaya tidak mudah untuk Singapura membenarkan apa yang ingin kita lakukan ya terhadap semakan semula, tapi Malaysia memikirkan tentang kedaulatan kita, kita berhak untuk melaksanakannya semula. Oleh itu pada saya, dalam hal ini kita perlu sebenarnya duduk dengan Singapura. Kita harus faham bahawa mereka diberikan batu putih, batu itu ya kepada mereka oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa, tetapi kita mendapat Tubir Selatan, kita bahagian bawah. Jadi mereka nak masuk ke kawasan kedaulatan mereka di Batu Putih, mereka akan lalu kawasan kedaulatan Malaysia. Ini yang menjadi pertikaian.
Ini sering menjadi pertikaian kerana Singapura akan memasuki kawasan tersebut tanpa memberitahu pihak Malaysia. Jadi kita sebagai negara yang berdaulat merasakan ini adalah satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh neighbor yang sangat baik ataupun jiran yang sangat baik dengan Malaysia. Jadi dalam hal ini saya rasa kita percaya Wisma Putra dan Kerajaan Malaysia serta Kementerian Luar Singapura dan juga AGC Singapura juga faham tentang isu ini. Oleh itu pada saya amat penting untuk kita meminta apa yang patut menjadi hak kita dan jiran harus faham dan tahu untuk menghormati jiran yang lain. Oleh itu nanti kita akan dapat lihat perjanjian ataupun perbincangan di antara kedua-dua pembesar negara ini akan membawa kepada satu natijah yang akan membawa impak kepada Malaysia dan Singapura dari isu Batu Putih ini. Ya, seperti yang Prof katakan, kita nantikan perbincangan pertemuan antara kedua-dua pemimpin ini untuk menghasilkan sebarang idea baharu untuk kita mengatasi isu pertikaian ini. Bagaimana untuk kita melihat peranan yang dimainkan oleh Anwar dan juga Lee Hsien Loong untuk merundingkan isu pertikaian Batu Putih yang seperti Prof kata ini satu isu yang dah lama wujud tapi mungkin kita memerlukan idea baharu, naratif yang baru untuk kita melihat isu ini. Sebenarnya isu maritime ini adalah isu yang sangat kritikal di Asia Tenggara. Tapi ramai yang tidak menyedarinya. Ini kerana dia di laut, dia bukan di darat. Jadi susah nak dilihat melainkan mereka yang berada di lapangan. Sebenarnya pada saya, isu ini boleh diselesaikan. Namun dia membabitkan kedaulatan. Apabila membabitkan kedaulatan, dua-dua negara ingin mempertahankan hak. Sebab itu yang membezakan Singapura dan Malaysia. Ya, jadi kalau Singapura tidak mahu menghormati hak Malaysia untuk masuk ke orang kata dia punya passage tu kepada Batu Putih, kita akan membantah. Sebab pada saya itu salah. Ya, kerana dia perlu memasuki kedaulatan Malaysia untuk kedaulatan dia. Jadi di sini kita bertikai sejak sekian lama bagaimana kita nak memastikan passage oleh pihak berkuasa Singapura ke kawasan mereka itu tidak akan membawa sebarang ancaman ataupun menggugat kedaulatan Malaysia dan juga keselamatan Malaysia. Mungkin ramai yang beranggapan bahawa ianya hanyalah batu yang ada rumah api di situ. Tapi dia membawa signifikan yang sangat besar dalam maritime domain kerana dia membawa kepada satu isu iaitu kedaulatan dan keselamatan. Bagaimana untuk kita melihat sebarang hasil daripada pertemuan antara kedua-dua pemimpin kalau kita nak mungkin bersandarkan kepada Presiden sebelum ini, kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, beliau juga mengadakan lawatan ke Indonesia dan dalam pertemuannya bersama dengan Presiden Jokowi, dia juga menyentuh mengenai dengan isu sempadan antara Malaysia dan Indonesia dan kita masih tidak tahu perinciannya secara begitu mendalam tetapi kedua-dua pemimpin menyifatkan perbincangan dan pertemuan rundingan berhubung dengan isu sempadan ini mencapai hasil yang baik. Ada hasil yang positif daripada perbincangan itu. Mungkin di sini kita boleh dapat menjangkakan bagaimana agaknya peranan yang dimainkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana beliau mungkin dilihat sebagai seorang yang berada dalam posisi untuk mempermudahkan lagi isu ini. Bila kita bercakap tentang kedaulatan negara, pemimpin harus faham kedaulatan negara harus diutamakan. Diplomatik adalah satu isu yang memang kita praktik kerana kita bercakap dengan negara jiran. Tetapi ada satu isu yang semua pemimpin faham dan kena tahu dan kena junjung adalah kedaulatan negara. Apa-apa pun kedaulatan negara akan menjadi keutamaan. Dan saya percaya sebagai Perdana Menteri, saya percaya beliau tahu apa yang beliau buat dan saya percaya insya-Allah negara kita baik-baik belaka untuk menyelesaikan isu ini walaupun dia mengambil masa yang panjang tetapi dalam keadaan yang aman dan teratur. Sedikit lagi berhubung dengan isu Pedra Branca ini, sebentar tadi Prof percaya dan Prof yakin sebenarnya kita dapat mencapai penyelesaian isu pertikaian Pulau Batu Putih ini. Apa sebenarnya lagi pilihan yang kita ada? Adakah wajar untuk kita membuat permohonan lagi untuk menyemak semula keputusan ini? Iaitu saya serahkan kepada pihak AGC lah sebab mereka yang lebih tahu. Saya ahli akademik tidak terlibat, jadi saya percaya jika ianya baik dari segi telah dikaji dengan baik oleh AGC, maka saya percaya mereka akan melaksanakan apa yang terbaik mengikut lunas-lunas undang-undang antarabangsa dan peraturannya. Cuma saya mengharapkan agar Singapura lebih menghormati
hak Malaysia dan Singapura lebih sensitif kepada negara jirannya dalam isu-isu berkaitan persepadanan dan juga delimitation di Batu Putih. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan Prof. Selain daripada isu Batu Putih ini, kita juga nak membincangkan banyak lagi peluang yang ada untuk Malaysia memeterai perjanjian perdagangan, misalnya dalam isu pekerja dan juga isu poultry, makanan dan sebagainya. Itu kita akan bincangkan selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baharu, tapi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Nala Huda, dan untuk jam ini kami masih lagi membincangkan mengenai lawatan Perdana Menteri ke Singapura hari ini, dan antara lain sebentar tadi kita membincangkan mengenai dengan beberapa isu dari sudut perundangan, antaranya seperti isu pertikaian Pulau Batu Putih dan juga menyentuh mengenai dengan MOU yang mana kita jangkakan ada majlis menandatangani MOU dalam pelbagai bidang, antaranya sektor ekonomi digital dan juga keselamatan cyber. Dan untuk jam ini saya masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, pensyarah undang-undang antarabangsa UKM. Prof, selain daripada MOU dalam bidang ekonomi digital dan keselamatan cyber, bagaimana pula kita nak melihat pentingnya untuk ada perjanjian untuk bidang perdagangan sektor makanan misalnya, kerana kita lihat antara isu yang agak besar yang berlaku tahun lepas adalah apabila kerajaan melaksanakan ban ataupun larangan ekspor ayam ke Singapura pada Mei lalu. Kita tahu isu food security ini satu isu yang agak besar bermula tahun lepas dengan adanya konflik Ukraine dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang soal MOU dan hubungan dagangan antara kedua-dua negara, banyak kita fokuskan kepada sektor-sektor baharu, sektor digital, sektor ekonomi digital dan cyber security dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan sektor-sektor asas seperti makanan yang masih banyak lagi isu ketidakseimbangan dan sebagainya. Kita tahu isu bekalan makanan ini, supply chain isu itu satu perkara yang amat membimbangkan sekarang ini. Bagaimana untuk kita lihat, mungkin ada keperluan untuk wujudkan MOU ataupun perjanjian perdagangan dalam sektor ini juga? Okey, kalau kita lihat Malaysia dah lama menjadi pembekal makanan kepada Singapura. Macam-macam kita bekalkan kepada mereka dari segi daging, dari segi sayur-sayuran, buah-buahan dan juga ayam, telur ayam, semua kita bekalkan kepada Singapura. Cuma pada saya, apa yang perlu kita lihat ialah keperluan negara dulu. Sebelum kita nak ekspor keluar, keperluan kita dulu. Jika keperluan rakyat Malaysia mencukupi dengan harga yang stabil, maka bolehlah kita ekspor ke Singapura. Namun kita kena faham, bagi penternak-penternak mereka nak untung. Jadi mereka mungkin akan memanipulasi lagi keadaan supaya mereka dapat jual ke luar negara, tetapi tidak mahu menjual kepada orang tempatan. Namun pada saya kerajaan harus memainkan peranan yang sangat besar dalam hal ini, kerana kerajaan yang mengawal pintu sempadan dan kerajaan juga yang membuat undang-undang. Jadi perlu dilihat bahawa bukan tidak boleh kita ekspor ke negara luar, tetapi lihat keperluan dalaman dahulu. Jika keperluan dalaman sudah mencukupi, maka tak ada isu untuk kita ekspor ayam ataupun apa-apa juga makanan kepada negara luar. Namun harus diingat, makanan juga adalah satu kedaulatan dan kerajaan harus fikirkan kedaulatan negara dalam bentuk makanan sebelum menghantar apa-apa makanan kepada negara lain. Ya, Prof, banyak kita menyentuh tentang soal kedaulatan dan menarik apabila Prof katakan makanan itu juga satu aspek kedaulatan, dan mungkin satu lagi aspek kedaulatan yang penting juga untuk kita sentuh adalah isu air, yang mana ini juga satu isu yang sudah lama wujud, iaitu berhubung dengan harga air antara Johor dan Singapura, yang kita tahu itu satu hubungan yang sudah lama wujud, ekspor dan mengimport air dan sebagainya. Untuk kita bercakap tentang soal harga air, yang mana kalau kita lihat dalam pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu ada mencadangkan untuk menyemak semula harga air yang dijual dari Johor ke Singapura. Bagaimana untuk kita melihat satu ataupun perkara ini yang bukan lagi satu isu yang dibangkitkan ataupun belum lagi dibangkitkan, tetapi mungkin berbaloi untuk kita menimbulkan semula persoalan ini? Saya dah pernah bercakap Malaysia series pada tahun 2020 sebelum pandemik dulu. Ianya merugikan Malaysia.
Ia satu benda yang sangat merugikan negara. Cuma perjanjian telah kita buat, jadi kita terikat dengan perjanjian tersebut. Namun pada saya, sentiasa ada ruang untuk kita memperbaiki. Kerana kita tidak boleh rasa, sebab kita terikat dengan perjanjian tersebut, maka kita akan rugi selama-lamanya. Kita dah berada dalam kerugian yang banyak dengan air ini. Ya, jadi saya rasa sudah sampai masa kita ada keberanian itu untuk mengatakan pada Singapura kita perlu duduk semula berkenaan dengan harga air ini. Ya, perlu duduk. Bukan hanya sekadar merasakan okey kita tunggulah nanti waktu habis nanti okey kita akan fikirkan. Jangan jadi begitu. Lagi sekali, air juga adalah bentuk kedaulatan negara. Mungkin orang nampak kedaulatan tu tanah, kedaulatan tu hanya sempadan. Tidak, air ini adalah kegunaan manusia di mana ianya akan menjadi satu pertikaian pada tahun 2050 nanti apabila banyak negara di dunia akan hilang sumber air. Adakah kita akan berada dalam statistik tersebut? Itu satu persoalannya. Jadi pada saya, kita harus bercakap dengan negara lain kerana kita juga adalah negara yang berdaulat bahawa ini adalah kepentingan negara kita. Air itu datang dari negara kita. Jadi apa salahnya jika kita ada satu forum lain yang tertutup yang mungkin kita tidak mahu sebarang kontroversi supaya kita mampu untuk memperjelaskan kepada Singapura ini. Singapura akan sentiasa berpegang kepada perjanjian. Dia kata itu saja sebab itu memenangkan dia. Tetapi bukan berarti perjanjian itu hanya akan tamat pada setelah tamatnya dia. Saya rasa kita akan ada ruang. Tetapi kita perlukan diplomatik yang bijak dan mereka yang berani untuk berhadapan dengan Singapura yang akan sentiasa untuk menidakkan berkenaan isu harga air ini. Sebagai latar belakang, mungkin Prof boleh terangkan sedikit bagaimana sebenarnya agreement ataupun perjanjian sedia ada berhubung air antara Johor dan Singapura. Kita tahu wujudnya perjanjian air 1962, kita jangkakan akan tamat tarikhnya pada 2061. Bagaimana sebenarnya keadaan sedia ada? Baiklah, keadaan sedia ada tu sebenarnya merugikan kita sebab kalau kita kira balik berapa galen yang kita dah bagi, beribu galen tu harganya berapa sen sahaja berbanding dengan keadaan yang sebenar. Jadi pada saya, memanglah dia akan berakhir pada 2061 tetapi wajarkah kita menunggu 2061 itu sedangkan kita baru 2023. Jadi air akan menjadi sangat berharga di masa hadapan tetapi kita masih ditakut lama. Macam saya katakan memang ada perjanjian dan Singapura akan mempertahankan perjanjian tersebut kerana itu memenangkan mereka. Tetapi merugikan Malaysia. Jadi pada saya, mengapa kita harus merugikan diri kita sedangkan kalau kita ada kemampuan untuk berdiskusi semula dengan mereka dari segi undang-undang antarabangsa, dari segi pemahaman perjanjian yang kita lakukan, maka saya rasa kita boleh mengubah harga tersebut kepada harga yang lebih reasonable atau munasabah untuk abad ini. Bagaimana pula dengan projek water, saya tak ingat nama dia, but the Johor River Barrage Project yang beroperasi sejak Ogos 2016 ini melibatkan kerjasama antara agensi di Johor dan juga agensi di Singapura. Adakah ini satu penyelesaian yang wajar untuk dikekalkan untuk sementara waktu ataupun perlu ada political will, iltizam politik itu untuk pemimpin-pemimpin negara untuk mengusahakan semakan semula harga ini juga pada masa yang sama? Saya rasa jika dia tidak menguntungkan Malaysia atau tidak akan menguntungkan Malaysia dalam masa yang panjang, eloklah kita ada political will yang berani untuk mengatakan kepada Singapura, kita bukan nak berperang ya, kita nak keadilan untuk negara kita. Ya, sebagaimana mereka mendapat untung yang banyak daripada negara kita, maka janganlah kita segan silu untuk mengatakan hak kita. Jadi pada saya, mana yang saya katakan tadi, kita perlukan orang yang berani untuk mendepani Singapura yang setiap sekali akan negosiasi diadakan akan keras dalam setiap tindak tanduknya. Jadi saya merasakan bahawa kalau merugikan Malaysia setelah dibuat kajian mendalam, maka janganlah diteruskan. Kita cari alternatif untuk memenangkan negara kita walau apapun keadaannya. Jadi Prof mengambil kira semua yang kita bincangkan pada jam ini berhubung dengan isu kedaulatan. Kita dah menyentuh mengenai dengan isu Batu Putih ataupun Pedra Branca. Kita menyentuh tentang isu air yang juga satu aspek kedaulatan juga. Bagaimana untuk kita mencari titik keseimbangan ini? Kita tahu ini sudah pun diamalkan sejak berdekad lalu. Hubungan yang baik antara Singapura dan Malaysia, tetapi pada masa yang sama kita lihat ada isu-isu pertikaian yang juga berlaku pada waktu yang sama consequently. Jadi bagaimana untuk kita fahami keseimbangan antara kedua perkara ini? Hubungan yang baik tetapi pada masa yang sama untuk kita tegas mempertahankan isu-isu kedaulatan ini. Kita pada saya mudah saja. Kita perlukan seorang yang pakar Malaysia yang sangat faham tentang ASEAN, tentang Singapura ini, dan kita kena ada berani untuk mengatakan kepada dia ini adalah hak kita.
selagi mana kita hanya berdiam diri. Ya sebenarnya Singapura ini mereka gagah sebab mereka banyak pakar-pakar di bidang undang antarabangsa yang mereka yang ternama di dunia ya. Jadi dan kalau kita lihat pun banyak treaty antarabangsa itu juga turut ditulis oleh scholar Singapura. Jadi dia dah tahu dekat mana dia nak tackle negara-negara yang ada membuat treaty dengan negara itu ataupun MOU dengan negara atau MOA dengan Singapura. Jadi di sini kelemahan kita. Jadi pada saya kita di sini kita kena perlulah semua pihak di Malaysia baik dari pergi ahli politik, pemimpin, agensi-agensi kerajaan yang terlibat kena duduk bersama dan menilai semula dan kita akan serahkan kepada Kementerian Luar dan juga agensi bahagian antarabangsa untuk mereka laksanakan tugas mereka. Pada saya sangat penting sebab jika tidak dilaksanakan maka kita akan terus dalam dilema yang sebegini dan kita akan selalu merasakan dan mereka akan selalu merasakan bahawa mereka masih gagah ya untuk berkata tidak. Macam saya katakan tidak berniat untuk menimbulkan kontroversi, tapi bila kita bercakap tentang hak negara kita kena cakap yang benar. Jadi ini kebenarannya bahawa kita rasanya sudah cukuplah sampai setakat ini. Pada pandangan saya tanpa prejudis perlu ada political will yang berani tetapi diplomatik untuk berkata kepada Singapura. Akhir sekali Prof, masih lagi menyentuh tentang isu kedaulatan. Kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tetapi untuk kita bercakap tentang soal kedaulatan ini penting juga untuk kita fahami persepsi dan perspektif pelbagai pihak yang terlibat di sini. Ada yang berpandangan, penganalisis yang berpandangan isu-isu kedaulatan terutamanya isu Batu Putih ini sebenarnya ia bukan sahaja menyentuh tentang soal kedaulatan tetapi ia juga untuk menjaga persepsi rakyat dan untuk menjaga juga sentimen politik semasa tentunya ini melibatkan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Bagaimana untuk kita fahami keseimbangan antara pelbagai kepentingan ini? Persepsi politik itu juga penting dalam kita bercakap tentang soal kedaulatan. Kedaulatan adalah hak negara. Politik adalah politik negara. Sepatutnya pada saya tak ada sesiapa pun yang mengambil kesempatan di atas isu Batu Putih. Isu Batu Putih adalah isu kedaulatan negara. Isu masa depan negara membabitkan keselamatan, membabitkan persempadanan, membabitkan wilayah tuntutan. Itu kena faham di dalam undang-undang antarabangsa. Politik Malaysia sentiasa akan berubah-ubah, datang dan pergi. Tetapi siapa yang nak menangguk di air keruh pada saya tidak bijak. Sebab ini bukan isu menangguk di air keruh oleh mana-mana parti politik. Ini adalah isu kedaulatan negara jangka panjang yang akan membawa kepada impaknya akan kita lihat bukan sekarang. Undang-undang ini impak dia bukan hari ini terjadi, esok kita nampak. Tidak. Dia akan mengambil masa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Lihatlah perjanjian air tersebut. Sekarang sudah berapa lama kita lihat kerugian di pihak yang mana, diuntung di pihak yang mana. Jadi itu yang saya katakan kena ada pakar yang boleh duduk dan kemudian bersama dengan yang lain-lainnya. Saya percaya Malaysia mempunyai ramai pakar yang boleh membantu pihak pemimpin kita untuk Ya, baik. Banyak lagi yang kita nak bincangkan, Prof. Tapi itu saja masa kita ada untuk pantau kerajaan baharu jam ini. Terima kasih, Prof. Itu saja untuk jam ini bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.